Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Saya muliakan ibu, ayah, abang-abang, kakak-kakak, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita memanjatkan setinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini sekali lagi dapat kita bersama-sama dalam majlis kuliah duha bagi membahaskan kitab Tafsir Nurul Ihsan dan juga kitab Lawaqih Anwar Qudusiyah fi Uhudil Muhammadiyah. Kitab pertama karangan Syekh Muhammad Sa'id Al-Jitrawi, dan yang kedua karangan Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Dan ini minggu ketiga kita bagi bacaan kitab ini. Yang tidak ada kitab nanti boleh bagi tahu kepada pihak Zawiyah untuk kita dapatkan stok dia. Dan alhamdulillah kita panjat syukur kerana 2-3 minggu ni Allah Ta'ala berikan kebaikan, dan juga khususnya di dalam bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Kita dah masuk pada awal Rabiul Awal, iaitu tahun Nabi ataupun bulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah 25 hari bulan ni hari apa tu? Hari Ahad. Hari Ahad no? 25 hari bulan ni. Sekarang ni di sini tengah duk baca kitab Syama'il tiap-tiap hari. Mula daripada 19 hari bulan hari tu sampai sekarang ni lah. Cuma hari ni kita berhenti untuk kuliah duha. Sagi petang nanti akan start balik baca kitab Syama'il, kitab tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ramailah para penuntut ilmu daripada luar yang datang sini, lebih kurang hampir 50 orang. Dia berduduk di homestay Pak Ngah, dekat depan ni lah. Dan insya-Allah 25 hari bulan ni lepas Isyak insya-Allah, dan 8:30 malam kita akan buat maulid, sambutan maulid di sini. Jadi saya nak jemputlah pada ibu ayah semua yang ada kelapangan masa untuk mai sama-sama kita maulid di sinilah, insya-Allah. Pokok ada siapa nak tumpang kenduri kan maulid tu, boleh lah bagi tahu awal. Sebab depa ada orang nak sponsor nasi daging malam tu, tapi beda 100 orang ya. Jadi kalau ada nak tambah ke, kita boleh bagi tahu kat depa lah. Kan? Kalau ada siapa-siapa yang nak bagi buat kenduri dan sebagainya. Hari malam 8:30 malam, insya-Allah 25 hari bulan kita akan buat maulid, insya-Allah. Ada bacaan maulid Diyaul Lami', dan kemudian akan baca qasidah, kemudian ada tausiah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada rezeki kita jemput, ada ustaz-ustaz sikit kita mai minta datang untuk bagi tausiah pada malam tersebut. Di mana yang ada lah ni, tempat kita yang ada ni lah. Dan insya-Allah ada hamba Allah Ta'ala yang pemurah baru ni mai ke rumah saya, dia akan hadiahkan nak bagi infak kat kita untuk buat macam dewan sementara di belakang tu. Ada aircon nanti daripada nak bagi, cuma kita nak kena buat tapak kita buat tapak, nanti akan boleh buat lah aircon bilik macam kanopi ni juga, tapi dia ada dinding, boleh masuk aircon. Jadi nanti akan lebih selesa insya-Allah pada ibu ayah semua. Lepas tu tandah pun kita akan tambah. Ada hamba Allah Ta'ala ni dia nak bagi sponsor semua. Moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan juga perniagaan beliau dimajukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dia tak bagi tahu dia siapa dia, cuma dia suruh doa ya, dia kata, dengan keluarga dia semua sekali. Insya-Allah. Kita doakan moga Allah Ta'ala berkati dan juga berikan kebaikan kepada beliau. Dan saya minta maaf kalau tempat parking semua jadi macam sempit sikit. Nanti kita akan tambah lagi insya-Allah tempat untuk kita nak buat tempat parking. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula dengan tafsir Nurul Ihsan. Suratul Fatihah Makkiyatun. Ini surah Fatihah, iaitu surah yang dalam kategori Makkiyah. Dia ada istilah Makkiyah dengan Madaniyah. Apa maksud Makkiyah dengan Madaniyah ni? Kalau kata kita jumpa, buka dalam kitab tafsir, tengok-tengok dia tulis surah Fatihah Makkiyah. Surah sekian Madaniyah. Apa maksud dia? Maknanya Makkiyah dengan Madaniyah ni adalah, sebahagian ulama kata nak tunjuk kata di tempat mana turun surah tu. Kalau surah tu turun di Makkah, maka akan disebut Makkiyah. Kalau surah tu turun di Madinah, maka akan disebut Madaniyah. Itu satu pandangan. Pandangan yang kuat, kata ulama, Makkiyah dan Madaniyah ni adalah melihat kepada fatrah ataupun tempoh bila diturunkan surah tersebut. Maksudnya dalam tempoh ketika permulaan Nabi SAW dalam dakwah, sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, maka dipanggil Makkiyah, walaupun tak turun di Mekah. Kalau dah turun di tempat lain, yang waktu ketika tersebut Nabi masih berada di Makkah dalam tempoh 13 tahun Nabi di Makkah tu, maka itu semua dipanggil surah Makkiyah. Di mana-mana surah yang turun dalam tempoh 13 tahun tu dipanggil Makkiyah. Ini surah yang dinisbahkan kepada Makkah. Dan kemudian surah mana yang turun selepas daripada tempoh Nabi berada di Makkah, iaitu di Madinah Al-Munawwarah selama 10 tahun Nabi berada di Madinah, maka itu dipanggil Madaniyah. Itu antara pandangan ulama, dan itu yang kuat yang disebut oleh ulama tentang istilah tu. Jadi bila disebut oleh Syekh surah Fatihah Makkiyah, jadi kita faham di sini bahawa surah ini turun pada ketika dalam tempoh Nabi berada di Makkah Al-Mukarramah. Itu maksudnya. Dan saya baca dulu, sebelum kita baca kitab ni, saya baca dulu apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Said Tantawi rahimahullahu ta'ala, Syekh Jami' Al-Azhar Al-Sharif, Syekh Al-Azhar yang dahulu, yang maqam beliau di Baqi' Al-Gharqad. Saya sempat dengan zaman dia lah. Sempat dengan zaman Syekh Muhammad Said Tantawi di Al-Azhar Al-Sharif. Jadi surah Fatihah adalah surah yang satu-satunya diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua membacanya di dalam setiap kali waktu kita solat, dalam setiap rakaat. Ini satu-satunya surah yang diarahkan, dan tidak sah kalau kata kita tidak melaksanakan perkara tersebut. Ini surah Fatihah pada setiap rakaat, pada setiap waktu solat. Jadi disebabkan itulah surah Fatihah ni menjadi surah yang mudah untuk dihafal. Itu kata Syekh, walihada asbaha hifdhuha maisuran likulli mu'minin. Jadi surah Fatihah mudah dihafal. Kenapa? Kerana selalu diulang. Jadi ni kalau benda nak bagi mudah hafal ni, kena ulang selalu. Ulang, hafailah kita. Surah ni walaupun pendek, kecil, ayat dia tak banyak, 7 ayat saja. Seperti yang disebut oleh tuan guru kita dalam kitabnya ni, 7 ayat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya surah Fatihah ni dia ada 7 ayat, termasuk Bismillah. Termasuk dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi surah ni terkandung padanya 7 ayat termasuk Bismillah. Ini mengikut mazhab kita lah, Syafi'i. Beza dengan mazhab Maliki, yang dia kata Bismillah tak termasuk surah, tak termasuk dalam ayat. Tapi 7 ayat juga. 7 ayat dikira kat tempat lain. Dikira Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ghairil maghdub tu dikira ayat baru. Tapi kalau kita dalam mazhab kita, dalam bacaan yang kita baca, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin tu belakang tu satu ayat. Satu ayat, iaitu ayat yang ke-7. Baik. Dan dalam surah Al-Fatihah ni terkandung semua benda. Dalamnya ada asas-asas dalam agama, dalam dia ada tauhid, dalam dia ada tentang ta'abbud, ada suluk kepada Allah Subhanahu wa taala, ada hukum hakam, dan kemudian ada berita gembira dan ada berita yang diancam kepada orang-orang yang melawan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Sebab tu kata para ulama, seluruh Al-Quran ini, maksud seluruh kitab-kitab Allah Ta'ala, suhuf ada berapa? Ada 100 lebih suhuf. Suhuf ni maksud lembaran-lembaran yang Allah Ta'ala turunkan kepada para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Ada yang diturunkan kepada Nabi Syith, anak Nabi Adam. Ada yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian diturunkan kepada Nabi Musa juga Taurah. Kemudian diturunkan Zabur kepada Nabi Allah Daud. Diturunkan Injil kepada Nabi Allah Isa. Dan diturunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua suhuf ni ataupun kitab-kitab yang terdahulu, isi kandungan dia ada di mana? Ada dalam Quran. Dalam Quran terkandung semua benda tadi. Faham? Dan kesemua benda tadi kata Nabi sallallahu kata para ulama, kesemua yang ada di dalam Al-Quran pula terkandung dalam surah Fatihah. Dalam surah Fatihah. Dan kata mereka lagi, semua dalam Fatihah pula terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata mereka lagi, semua yang dalam Bismillahirrahmanirrahim tu pula terkandung dalam titik huruf ba. Tu dia. Dan mana titik huruf ba tu? Titik bawah tu kan? Tak. Titik mula letak tu. Kan kita bila nak tulis Bismillah, huruf ba, kalau nak tulis, kita tulis titik dulu kan? Kita tarik dulu. Tarik dulu kan? Kan ada kau orang pergi tulis titik dulu, lepas tu baru tarik berumah dia. Tak. Orang tak titik dulu. Tak. Tarik. Yang titik tu. Semuanya ada dalam titik tu. Baik, apa maksud nuqtah tu? Apa maksud titik tadi? Kata ulama itu maksudnya tauhid. Maksudnya semuanya berada pada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa sahaja disebutkan dalam Fatihah. Karena itu Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu taala kata beliau, dalam Fatihah ni saja saya boleh keluarkan 80,000 masalah, kata beliau. 80,000 masalah boleh dibahaskan. Maksudnya kalau dibahas tafsir tu tafsir Fatihah saja ya. Lepas tu Syekh Muhammad Ajibah, Al-Imam Ibnu Ajibah radhiyallahu taala anhu, ada kirang kitab. Dia tulis kitab Tafsir Al-Kabir. Ni Fatihatul Kubra. Tafsir Fatihatul Kubra. Tafsir tu dia tafsirkan surah Fatihah saja. Terbaik ni. Tafsir surah Fatihah aja terbaik ni. Maksudnya bila kita nak habis baca kitab Fatihah tak tahu. Punya luasnya perbahasan yang dibahaskan oleh para ulama dalam surah Al-Fatihah. Kerana surah ni surah yang kecil pada bentuknya tapi besar pada kedudukannya. Kerana terkandung dalamnya semua benda. Walaupun Syekh kita, Syekh Muhammad Sa'id Al-Jitrawi ni syarah dalam satu laid saja. Ni untuk nak bagi apa ni? Nak bagi kita ni boleh faham sajalah. Faham apa dia makna Fatihah. Kawan-kawan bila baca Fatihah dalam solat tu, kita reti nak tadabbur. Tahu nak tengok, oh ni makna dia. Jadi kawan-kawan jadi khusyuk. Itu kata ulama, nak khusyuk dalam solat ni, dia kena tadabbur. Dia kena faham makna dalam bacaan solat. Itu antaranya lah. Lepas tu mata kena tengok ke bawah. Jangan duk tengok mata dalam solat. Kena fokus maksudnya. Tu saya selalu sebut, yang guru saya sebut kepada saya, Syekh Abdul Aziz Syahawi ni atas ni. Syekh Abdul Aziz dia sebut kat saya, tanya dekat dia macam mana nak khusyuk Syekh. Maka Syekh bagi tahu kat saya, dia kata cuba ambil pen, cuba tengok pen tu, tengok. Jangan ambil pen kita ni. Cuba tengok pen. Pegang pen tengok. Pegang pen tu, tengok pen. Tengok pen. Tengok lama tu, cuba fikir benda lain tengok masa tengok pen tu. Sambil-sambil duk tengok pen tu, fikir tentang benda lain. Boleh tak? Otak kita boleh pindah kat tempat lain? Tak boleh. Kita hanya fokus kat pen tu je. Cuba try fikir tengok tentang ikan ke. Sambil duk tengok pen tu, hadirkan ikan. Hadirkan kita punya beg duit kita ke, kunci kereta tinggal kat mana ke. Tak boleh. Kenapa? Kerana kita duk fokus kat pen tu pada waktu tu. Macam tu lah khusyuk kata Syekh. Lepas tu khusyuk kata Syekh bukan tutup mata. Dalam solat bukan tutup mata. Tutup mata masalah Syekh kata. Tutup mata lagi tak khusyuk. Dia duk mikir benda yang dia duk tengok sebelum dia tutup mata. Masa tutup tu dia tengok habis, nampak benda-benda semua. Tutup mata pula jadi masalah, jadi pening kepala kita. Kerana mata kita ni tak berhenti waktu kita tutup mata tu. Sebab kita bukan tidur. Waktu kita tidur malam, mata kita berhenti. Dia berehat. Tapi waktu kita duk jaga, lepas tu kita tutup mata, mata kita duk bergerak dalam mata kita. Lepas tu jadi pening.
Ni antara sebab kita jadi urat kepala kita jadi tarik, kerana waktu semayang tutup mata. Kalau tu nak hadir khusyuk kata dia, tak khusyuk yang tu. Tu akan jadi pening kepala. Nak khusyuk macam mana? Tengok bawah. Lepas tu sunat, kalau kata kita semayang, tempat semayang tu dia punya tempat sujud dia warna putih, tak ada benda lain. Jadi kalau ada bunga-bunga banyak apa semua, kita duduk tengok tentang bunga tu, duduk mikir bunga tu pula. Oh, lawa bunga ni. Sejadah ni beli kat mana? Tanya betul lah. Masjid duk atur kan. Dia mari semayang atas sejadah tu, dia duduk fikir pula. Hai, beli mana sejadah ni? Duk mikir sejadah pula. Tak, letak warna putih atas tu. Untuk nak elakkan daripada mata kita ni fikir tentang benda ni, atau otak kita fikir tentang benda ni. Sunat lah, sunat. Tak ada masalah apa pun. Tu yang bila duk tengok lama tu, duk nampak salib lah atas sejadah lepas semua tu duk kata tu kan. Kes tu lah tu. Kes kerana tak ada kerja. Hak bunga nampak biasa pun dia nampak salib. Bunga tak ada apa pun dia kata salib. Ni ada salib ni kat sejadah ni, padahal orang tak nampak pun. Dia seorang dia yang duk rasa sangka kata benda tu salib lah apa semua benda, lepas tu duk suruh bakar sejadah tu. Nampak tak? Ni orang kita zaman dah. Jadi tu khusyuk. Khusyuk nak bagi faham. Kalau kata kita khusyuk, cara dia lagi antaranya tadabbur. Kita baca ayat Quran tadi, kita faham apa dia yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat tersebut. Tamam. Kemudian sebelum kita masuk dalam tafsir ni, eloklah kalau kata kita baca dulu tentang sejarah tentang turunnya ayat dalam surah Fatihah ni. Bila turun? Bila diturun, pandangan yang disebut oleh para ulama muhaqqiqin, bahawa surah ini diturunkan di Makkah Al-Mukarramah. Sebab itu disebut Makkiyah. Ataupun disebut dalam tempoh ketika mana Nabi berada di Makkah Al-Mukarramah. Dan ini antara surah-surah yang pertama diturunkan di Makkah, surah Fatihah. Sebahagian lagi ulama kata tak, surah ni turun di Madinah. Dia turun di Madinah Al-Munawwarah. Jadi kata para ulama, digabung dua pandangan ni, surah ni turun dua kali. Pertama turun di Mekah, sekali lagi turun di Madinah Al-Munawwarah. Sebahagian kata macam tu. Jadi turun pertama kali di mana? Waktu ketika difardukan solat, kata ulama. Pertama kali turun di Mekah tu waktu dimulakan fardu solat tu, maka turun surah Fatihah. Yang kedua waktu turun di Madinah bila pula? Bila teralihnya kiblat. Waktu Nabi tengah solat di masjid qiblatain tu, masjid dua kiblat yang Nabi ubah kiblat tadi, yang disuruh oleh Allah, maka turun pula surah Fatihah kali yang kedua. Ini pandangan yang disebut oleh sebahagian ulama. Tapi pandangan yang kuat apa dia? Pandangan yang kuat, surah ini turun ketika Nabi di Makkah Al-Mukarramah. Ini kata Al-Imam Al-Qurtubi radhiyallahu ta'ala anhu. Karena apa? Karena ada ayat dalam Quran, Allah Ta'ala sebut dalam suratul Hijr, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Telah kami turunkan, kami berikan kepada kamu wahai Rasulullah 7 ayat al-mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Apa dia 7 ayat berulang-ulang? Surah Fatihah. Kerana kita duk baca berulang-ulang surah Fatihah, dipanggil sab'ul mathani, dia kata. Wal Quran al-Azim, dan digelar sebagai Quran al-Azim. Surah ni digelar Quran al-Azim. Maksudnya, sebagian ulama kata Quran al-Azim maksudnya diturunkan kepada kamu Fatihah dan Al-Quran. Masya-Allah. Maksudnya seolah-olah macam Fatihah ni lain pula daripada Quran. Tak. Quran, Fatihah termasuk Quran, cuma diasingkan dalam sebutan kerana nak tunjuk kata kemuliaan dia. Nampak tak? Sebab dalam Quran Allah Ta'ala sebut man kana aduwan lillahi, man kana aduwan li Jibril wa Mikail wal malaikah. Kan Quran tu ayat dia. Kan? Siapa yang bermusuh dengan Al-Quran, ni dalam Quran dalam surah Baqarah. Cuba tengok. Surah Baqarah Allah Ta'ala sebut man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Siapa yang bermusuh dengan Allah, bermusuh dengan para malaikatnya, bermusuh dengan para rasulnya, bermusuh dengan Jibril, Mikail dan sebagainya, fa inna Allaha aduwwun lil kafirin, sungguhnya Allah Ta'ala bermusuh dengan golongan kafir. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata apa? Siapa yang bermusuh dengan Allah, bermusuh dengan malaikat, bermusuh dengan Rasul, bermusuh dengan Jibril. Kenapa Jibril tak sebut dalam malaikat tu? Kenapa diasingkan?
Kerana menunjukkan ketinggian kedudukan Sayyidina Jibril alaihi salam, maka diasingkan sebutan tadi. Itu saja. Bukan Sayyidina Jibril bukan malaikat, tak. Dia ketua malaikat Allah. Diasingkan sebutannya dengan malaikat Mikail adalah untuk menunjukkan keagungan. Dan ini juga dalam ayat ni. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Maksudnya kami turunkan 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Quranul Azim. Baik, adakah yang berulang-ulang ayat tadi iaitu Fatihah tu tak termasuk Quran? Tak termasuk Quran. Cuma diasingkan sebutan dia kerana apa? Kerana menunjukkan keagungan dan kemuliaan surah Fatihah. Dan apa kaitan dengan yang kita bincang ni? Kerana ayat tu disebut walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal Azim. Surah tu surah Al-Hijr. Dan ijma' ulama kata surah Hijr ni Makkiyah. Surah ni turun di Mekah. Ini bukti kata bila Allah Ta'ala kata walaqad atainaka, telah kami turunkan kepada kamu, telah kami beri kepada kamu 7 ayat yang berulang-ulang, iaitu Fatihah. Dan surah tu Makkiyah. Maka sudah tentu yang disebut tadi dah turun awal lagi daripada dia. Maksudnya surah Fatihah dah turun lebih awal daripada ayat yang ni ketika disebut. Itu maksudnya. Kerana digunakan fi'il madhi. Dan tidak ada khilaf di kalangan ulama juga bahawa fardu solat ini difardukan ketika di Makkah. Maka kerana itulah surah ini dikatakan turun di Makkah. Kerana solat difardukan ketika Nabi masih berada di Makkah. Faham? Dan kemudian Nabi sendiri menyebut dalam hadis, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ada riwayat la salata illa bi Fatihatil Kitab. Maksudnya tidak sah solat. La salata, tidak sah solat melainkan dengan Fatihatil Kitab. Itu dalam mazhab kita Syafi'i. Maksudnya solat kita tidak sah kalau tak baca Fatihah. Macam tu juga mazhab Maliki. Macam tu juga mazhab Hanbali. Kecuali Hanafi. Hanafi kata kalau tak baca Fatihah taklah menyebabkan batal solat kepada orang-orang yang tidak mampu baca Fatihah. Jadi ini jadi kemudahan kepada orang yang baru nak masuk Islam tapi dia nak kena semayang juga. Maka dia boleh terus semayang, bacalah apa yang dia boleh baca. Korang dia tak tinggal semayang pada waktu tu. Faham? Jadi ni guru saya Syekh Yusri hafizahullah, ni Syekh Yusri. Dia pernah sebut kata ada seorang lelaki ni orang Kristian mai masuk Islam. Bila masuk waktu semayang pada waktu tu, Syekh tak ada nak ajak dia. Lepas tu Syekh kata, dia kata saya nak buat macam mana ni Syekh? Syekh kata lepas ni kena pergi mengaji. Jangan cukup masuk Islam saya tak pergi mengaji. Kena pergi jumpa dengan ulama-ulama. Pergi Masjid Azhar kata dia. Pergi mengaji di Masjid Azhar. Habis tu saya nak buat apa sekarang ni? Nak buat apa sekarang? Saya kata ikut orang dia. Pergi kat tempat wuduk tu tengok dia ambil wuduk macam mana, ikut dia. Lepas tu saya nak niat macam mana? Tak, ikut dia aja. Sebab mazhab Hanafi kata wuduk tak perlu niat. Senang. Saya kata wuduk tak perlu niat, ikut mazhab Hanafi. Senang, alhamdulillah. Sebab untuk dia lah, bukan untuk kita. Kita ni dah reti ngaji dah, kena buat lagi tu. Kena niat, kena semua lah macam kita duk mengaji tu. Ni Syekh beritahu ni situasi waktu tu. Dekat orang ni yang dia baru masuk Islam. Kalau duk pergi ajak dia pula segini, nawaitu rafa'al hadathi, keluar balik Islam dah tu. Takut memang dia kata, payah dia kata. Rupanya nak kena hafal banyak juga lah dia kata. Lah, kali kacau. Jadi Syekh kata, ikut dulu orang yang duk ambil uduk tu, ikut je. Pergi ambil uduk dia, basuh muka. Basuh tangan. Kerana mazhab Hanafi kata, uduk tidak perlu niat. Tu solat macam mana pula? Solat niat macam dia tu solat. Saya solat macam dia solat. Allahu Akbar. Apa tu? Baca apa? Nak baca apa dalam semayang tadi? Untuk imam baca Fatihah, kamu tak hafal lagi, bacalah apa yang kamu tahu. Yang kamu tahu pada subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Baca wirid yang kamu tahu. Syekh bagi tahu tu kepada siapa tadi? Kepada orang yang baru masuk Islam lah. Yang keadaan dia macam tu. Tapi kita kalau di Malaysia ni, ada pendakwah-pendakwah yang masuk ke kampung orang asli apa semua kali tu. Dia pun masuk dengan keadaan bawa kitab, bawa dah Quran, kemudian ada guru mengajak pula. Tu ada perkim apa semua sekali tu kan, yang duk ajak orang-orang yang bukan Islam yang baru masuk Islam mualaf untuk nak kenal dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tu tak apalah. Tapi kalau kata dia mai tengah-tengah jalan tiba-tiba saya masuk Islam ni, saya nak buat macam mana ni? Semayang dah masuk waktu dah, nak buat macam mana? Boleh sebut macam Syekh Yusri sebut tu. Kat saya. Syekh Yusri ni ahli ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Cuma dia saja bagi tahu kat kita tu kerana nak bagi kita tahu kata keluasan dalam mazhab ni sebenarnya tidak akan jadi masalah pun kalau orang tu faham. Masalah dia tak faham. Tak faham tu yang duk menyalahkan orang dan sebagainya. Bid'ahkan orang dan sebagainya. Itu yang jadi masalah. Baik.
Dan kemudian berapa ayat surah Fatihah? Ayat dalam surah Fatihah ni ada 7. Nah, kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walaqad atainaka sab'an minal mathani, 7 ayat. 7 ayat yang berulang-ulang. Jadi maksud sab'ul mathani tadi, sab'ul mathani adalah Fatihah. Tamam? Dan Ibnu Katsir mengatakan bahawa 7 ayat bila khilaf. Fatihah ni 7 ayat, tidak ada khilaf. Manakala kata Sayyidina Amr bin Ubaid pula, surah Fatihah ni ada 8 ayat. Kenapa? Kerana dijadikan iyyaka na'budu tu 1 ayat. Ya. Li'annahu ja'ala iyyaka na'bud ayah. Iyyaka na'budu tu ayat lain. Kemudian wa iyyaka nasta'in ayat lain. Faham? Dan kata Imam Husain Al-Ja'fi pula, Al-Ju'fi, dia ada 6 ayat saja. Ada 6 ayat pula dalam Fatihah, bukan 7, 6 ayat. Jadi ni dua-dua pandangan, yang kata 8 dengan yang kata 7, kedua-dua ni adalah pandangan yang syaz. Ini pandangan yang tidak kuat. Bukan pandangan kuat. Jadi kita tengok pakailah. Cuma kita kata dicerita aja. Nampak tak, ada ulama yang pandang macam tu, tapi pandangan tadi pandangan yang syaz. Maksudnya tak perlu kita ambil pandangan tadi kerana lemah. Baik, nama Fatihah banyak. Nama Fatihah antaranya nama Fatihatul Kitab ataupun Al-Fatihah. Macam kita dah sebut dah, Nabi Sirri Asraril Fatihah. Untuk guru kita kalau kata nak buat apa-apa ya, minta kita doa ya, pergi ke kedai dia ke. Kalau kata dia bawa Tok Guru mai ke kedai, Tok Guru akan kata Bisirri Asraril Fatihah, dengan sir dan asrarnya Al-Fatihah, dengan rahsia daripada rahsia-rahsianya Al-Fatihah. Nah, Fatihah ni apa dia? Kanzun. Dia perbendaharaan yang luar biasa yang Allah Ta'ala turunkan. Itu kata seorang sahabat, Nabi kata, nak tak kamu tahu tentang satu perbendaharaan yang Allah Ta'ala turun khas kepada aku, nak aku cerita kepada kamu ni. Kata dia, apa ya Rasulullah? Nabi tak cerita lagi. Elok nak keluar pada masjid, dia pegang Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tadi kamu janji nak cerita kat saya benda tu. Tolong cerita dekat saya. Apa dia benda tu? Ini dalil kata, hirsus sahabi alal ilm. Maksudnya sahabat sangat-sangat ambil berat tentang ilmu. Jadi bila kata Tok Guru ni bila tengah duduk mengajar, lepas tu dia kata, nanti saya cerita. Anak murid pula dia sebut, Tok Guru nanti kita cerita tu, lepas tu dia tak peringat dah. Dia kata kalau cerita ini panjang pula, malah dengar. Tanyalah lepas tu kalau Tok Guru tu terlupa. Dia kata, sehari saya cerita. Elok nak habis majlis tu, seorang yang perasan dia akan bangkit balik, dia kata, Ustaz tak cerita lagi tadi ni. Kena cerita balik. Ada orang tak dia kerja nak balik ya? Dia kata eloklah dia lupa. Dia tak cerita tu, alhamdulillah lah kita boleh balik awal, dia kata. Kalau tidak cerita lagi ni tambah pula masa. Baik. Jadi sahabat tadi pegang Nabi, dia kata, apa dia Rasulullah yang kamu janji nak cerita kat saya tadi? Nabi kata, Al-Quran Al-Fatihah. Dia adalah kanzun yang diturunkan oleh Allah Ta'ala daripada perbendaharaan khusus di langit, diturunkan kepada kita. Lepas tu nak apa-apa ni, kita nak buat apa pun, baca Fatihah. Kerana Fatihah ni penuh dengan rahsia dia. Tu guru-guru kita bila dah habis kitab dan sebagainya, Fatihah. Kalau kata nak dapat nak buka rumah, Fatihah. Kalau nak buka kedai baru, Fatihah. Dia panggil Tok Guru. Saya pernah guru saya, Syekh Ahmad Mamduh, panggil saya pergi ke rumah beliau, rumah baru dia. Dia kata, ni rumah ni kamu orang pertama yang tahu selepas isteri saya. Mak saya pun tak tahu lagi, dia kata ni. Dia bawa pergi rumah dia. Rumah dia baru beli. Dia duduk cari rumah lama dah. Dia nak duduk di Muqattam. Itu tempat wali-wali duduk di Muqattam ni. Bukit yang Muqawqis tak mau jual kepada Sayyidina Amr. Sayyidina Amr bin Al-As, sahabat Nabi waktu sampai di Mesir, dia duk heran tengok orang Kristian banyak duk ambil berat tentang Bukit Muqattam ni. Akhirnya dia pun minta, tanya kepada Muqawqis, Raja Mesir pada waktu tu, kenapa yang Muqattam ni jadi lebih sangat ni? Kenapa orang Kristian sangat nak sangat benda tu? Maka kata dia, kerana dalam kitab-kitab kami yang terdahulu, dalam Injil, dalam Taurat sebut, Muqattam ni adalah Raudatun min Riyadil Jannah, taman-taman syurga. Sebut gitu. Muqattam tak ada apa nah. Kalau tuan-tuan pergi ke, ayah semua pergi ke Mesir, Muqattam ni bukit batu ya, tak ada apa. Ada kisah dia kata dalam kitab Mursyiduz Zuwar ila Quburil Abrar, karangan Syekh Osman Muwaffaquddin Osman rahimahullah. Dan kitab tu dia cerita sejarah Muqattam. Kitab tu dia cerita bab makam-makam tok guru, wali-wali yang duduk di Jabal Muqattam dekat Mesir. Kitab khas, 2 jilid kitab dia. Tebal ni kitab.
Cerita bab kubur yang ada di situ saja. Kubur tok-tok guru, wali-wali Allah Ta'ala. Imam Syafi'i di situ. Sayyidina Amr bin Al-As di situ. Imam Ibnu Athaillah di situ. Al-Imam Abdul lagi. Macam-macam. Sayyidi Ali Wafa di situ. Ibnu Daqiq Al-Aid di situ. Ibnu Abi Jamrah di situ. Nah, semua ulama banyak di situ. Zuddin bin Abdus Salam. Ramailah yang dimakamkan di Jabal Muqattam. Jadi Muqattam ni katanya dia bukit yang dulu ni penuh dengan sungai. Ada sungai dan kemudian ada pokok-pokok. Bila Allah Ta'ala bagi tahu kata nak berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam di atas gunung, yang Allah Ta'ala kata akan pilih gunung mana yang Nabi Musa akan naik atas gunung tu. Bukan Allah duduk atas gunung. Nabi Musa yang naik gunung. Allah tak bertempat. Jadi semua bukit ni, ada bukit yang antara bukit yang duk rasa bangga waktu tu, kata mungkin dia dipilih adalah Jabal Muqattam. Jabal Tursina hak duk di hujung Mesir tu, dia yang tawaduk. Everest pun tak tahu lah. Gunung Everest apa semua tu, Gunung Jerai tak tahu, tak ada lah senarai kot. Tu gunung-gunung lain ni, ada Gunung Everest, ada Gunung Tursina waktu tu, dia yang rasa tawaduk waktu tu. Dia tahu mungkin dia tak layak kot. Mana tak layak Nabi Musa nak naik atas dia, nak dapat wahyu daripada Allah Ta'ala ni. Maka Allah pilih Bukit Tursina. Jabal Muqattam disebabkan kerana dia dah rasa bersalah, sebab dia duk rasa dia yang boleh pada waktu tu. Akhirnya katanya dalam riwayat disebut, riwayat ni Israiliyat lah. Tapi tak mustahil pun benda tu, bukannya benda bercanggah dengan akidah pun. Israiliyat yang tak boleh kita riwayat ni yang bercanggah dengan akidah. Ni tak bercanggah dengan akidah pun. Katanya Jabal Muqattam ni dia berasa, dia kata, aku ni dah rasa sombong, rasa dalam perasaan ni benda yang tak elok. Maka dia hadiahkan semua pokok-pokok yang ada di atas dia dan sungai-sungai yang ada di situ kepada gunung-gunung yang lain. Dan bagi kat pokok lain, kat gunung lain. Lah di atas dia tak ada apa. Tapi lah ni di atas gunung tu dibuat bangunan rumah orang apa semua sekali. Duduk di situ. Dan Syekh saya pun duduk di situ lah. Dia bawa saya satu hari pergi ke rumah dia. Dia bawa saya masuk dalam bilik, tengok ni bilik dia nak buat bilik sekian. Ni nak buat maktabah, tempat letak kitab. Lepas tu elok nak keluar rumah, dia kata kat saya, dia kata, Muhammad, baca Fatihah sikit kat rumah. Weh, kita kena suruh baca. Katanya Syekh baca cukup tak parah kan. Saya tak, aku nak ambil, nak suruh hang baca, dia kata. Saya pun duduk depan tu baca lah. Bisri asraril Fatihah. Baca tadilah, rotib tadi ni. Ila hadratin Nabi SAW. Biniyatil qabul, tamami kulli sur. Sampai panjang tadi ni. Kemudian, bisri asraril Fatihah. Baca Fatihah, keluar. Baliklah ke rumah saya waktu tu. Ini guru-guru kita, masyayikh kita macam tu. Berkat dengan Fatihah ni besar. Kita nak buat apa pun macam tu juga. Nak buat rumah, baca Fatihah dulu. Nak buka bilik baru, baca Fatihah dulu. Dapat perniagaan baru, baca Fatihah dulu. Tu. Jadi, bila mana disebut dengan Fatihah, maka orang dah tahu dah kata, ini surah Fatihah. Dia jadi kenal dah. Kalau orang sebut Fatihah aja, surah Fatihah. Yang dengan surah Alhamdulillahirabbil alamin. Itu maksudnya. Dan kemudian ada namanya Ummul Quran. Ataupun Al-Kitab. Ada lagi namanya dengan Sab'ul Masani. Yang kita sebut tadi, kerana dia berulang-ulang 7 kali bacaan surah dia. Ada yang dibaca dengan surah Al-Hamd. Suratul Hamd. Ada yang dipanggil dengan Suratul Kanz, yang saya sebut tadi Kanzu, iaitu perbendaharaan yang diturunkan. Ada disebut dengan surah Waqiyah, surah yang menjaga kita daripada bala dan sebagainya. Dan ada dipanggil surah Syifa. Surah Syifa pun ada, surah penawar. Dibaca pada air, diberi minum, lega penyakit. Ini ada seorang sahabat yang mana dia sampai di satu tempat, dia pun ni nak minta lah dijadikan tetamu. Orang zaman dulu macam tu lah. Dia kalau pergi musafir ke mana-mana, sampai di satu kampung, minta lah nak jadi tetamu. Bila minta dia tetamu tu, kampung tu kena layan lah mereka ni 3 hari. Jamu makan, apa yang mereka ada, bagi tempat tinggal, semua sekali tu 3 hari lah. Lepas 3 hari tu, nak buat tak layan pun tak apa lah. Tapi 3 hari je. Tu hak tetamu yang ketika dia datang. Duduk rumah ni, lah ni tak boleh lah. Lah ni kita tak kenal siapa, main-main ketuk pintu rumah. Kata, bila saya nak jadi tetamu 3 hari. Jan. 2 hari tu habis lah rumah tu. Kali dengan tuan-tuan rumah habis. Zaman ni zaman orang jahat ramai. Zaman fasad ramai sangat dah. Zaman dulu, boleh main duduk daripada buat rumah tetamu siap. Untuk tetamu-tetamu ni duduk. Jadi bila main minta sebagai tetamu, orang kampung ni buat tak layan.
Kata kami tak mau. Ini kata ulama, antara kampung nak tahu elok tak elok, dia tengok dia layan tetamu macam mana. Kalau dia layan tetamu dengan baik, maka kampung ni orang baik-baik. Kalau orang tetamu datang, dia buat teruk, dia buat jahat, dia buat kacau kepada tetamu, maka ni kampung yang tidak baik. Tak dilayan tetamu dengan baik, maka ni kampung tidak baik. Buat pelik. Dia buat pelik, dia tengok orang main, kau nak pergi tanya khabar daripada mana, apa semua, tak buat tak layan. Lepas tu buat pelik pula. Yang ni kampung yang tidak baik. Seperti yang berlaku kepada Nabi Khidir dengan Nabi Musa AS waktu sampai di satu kampung, diminta jadi tetamu, orang kampung tak mau. Yang orang kampung tolak mereka. Ini kata para mufassirin, ulama-ulama tafsir kata, ini bukti kampung tu tak elok. Kampung tu di mana? Kampung tu di Anatolia katanya, dekat dengan sebelah Turki. Sebelah Turki tu. Ada kata sebahagian di Spanyol, kampung tu. Baik. Jadi bila mana sampai di kampung tu, minta nak jadi tetamu, orang kampung tak bagi, tak mau. Maka mereka pun tak apalah, duduk di hujung kampung tu, buat kemah kat situ. Dah tak mau bagi jadi tetamu kan. Makanan tak ada, tak apalah duduk. Tak lama lepas tu, dah ni sahabat Nabi ni. Rombongan ni rombongan sahabat Nabi. Tak dilayan, ni bukan orang biasa ni. Ini kaukab, bintang-bintang yang ada di langit yang menunjuk umat pun mereka buat tak layan. Mereka tak kenal pun. Kali ada ketua kampung tu terkena sengatan kala jengking, katanya pun dipatuk ulat dalam riwayat. Dah kata ubat teruk dah, tak ada apa. Nak mati dah ketua kampung ni. Elok je mereka halau ya. Mereka tak mau layan tu, kena ulat tu. Kena dengan kala jengking. Lepas tu main jumpa dengan, mereka kata kena pergi jumpa kot dengan tetamu-tetamu tadi ni. Hak orang luar tu. Kot mereka boleh nak berubat. Pergi jumpa dengan ketua rombongan tadi, seorang sahabat ni. Kata boleh tak tolong berubat? Dia kata boleh. Dia kata boleh. Tapi dengan syarat sebelum aku berubat, dia kata. Kalau aku berubat, apa nak bagi apa? Dia kata. Dia kata, apa ni? Nak apa? Dia tanya. Dia tanya. Orang kampung tanya nak apa? Kat sebelum ni kami main minta jadi tetamu. Tak minta apa pun. Tapi lah ni dah hampa sombong dengan kami. Lepas tu hampa main minta tolong kami. Kena tak syarat lah. Dia kata kena tak syarat lah. Syarat dia apa dia? Hampa nak bagi apa? Kalau aku boleh berubat ni, hampa nak bagi apa? Kata dia, kamu nak apa? Kami akan bagi. Kami nak kambing. Dia kata. Kami nak kambing 40 ekor. 40 ekor kambing. Kata boleh. Tak apa. Yang penting ketua kami selamat. Sihat. Dia pun pergi duduk, ambil ayat, baca. Bagi minum. Lega waktu tu juga. Bangkit terus. Waktu tu juga. Seronok mereka. Bagi kambing semua. Dah kali bawa balik kambing tu ke Madinah. Sahabat bawa balik kambing-kambing tu. Kalau tidak, jamu kambing sekok pun dah cukup dah. Dan kalau bagus kan macam tu. Dia kata kedekut ni dia tak akan bagi selesai. Dia bagi perhabis harta lagi dah. Lepas tu jangan kedekut. Tak boleh kedekut kita ni. Kena bagi. Bagi tu nanti Allah Ta'ala akan bagi lebih pada tu lagi. Ni dah pergi kedekut. Kedekut tu kan, lah kali hilang harta tadi, dia pun tak dapat apa. Asalnya kalau tidak orang sahabat tadi datang main duduk di kampung tu, kalau mereka jamu bakar sekok kambing jadi dah. Pakai jamu, makan kambing, makan roti apa semua kali. Ni tak lah kali kena bagi kambing sekampung tu. Bawa balik kambing. Sampai di rumah, di Madinah Al-Munawwarah, baru sahabat ni pergi tanya kat Rasulullah. Ya Rasulullah, macam mana hukum saya buat tadi ni? Sahabat ni buat dulu. Baru dia tanya. Tapi sahabat ni ahli ijtihad. Mereka ni dah mujtahid sebenarnya. Daripada berijtihad dah waktu tu. Dan kata Nabi SAW, Nabi nak kata boleh tak boleh ni, Nabi kata apa? Kambing ada tak lagi? Baik aku sekor, dia kata. Nabi nak beritahu kata benda tu boleh, tak ada masalah. Benda yang kamu buat tu boleh. Dan macam mana kamu tahu kata baca Fatihah tadi? Kamu buat apa? Kamu baca apa dekat ayat ni? Dia kata aku baca Fatihah. Sementara dia baca Fatihah tu dah. Baca Fatihah tadi bagi minum lega. Kata dalam riwayat, bagi minum tu seolah-olah kawan tu terangkat daripada penyakit dia tadi ni, macam benda kena ikat, tiba-tiba terputus ikatan tu. Bangkit terus. Lega waktu tu juga. Yang tadi nak mati dah. Ini kata berkatnya surah Fatihah. Dan juga berkatnya sahabat Nabi tadi lah. Dengan bacaan dia tadi. Faham? Jadi kita baca Fatihah. Lazimkan dengan amalan dengan surah Fatihah ni. Kena kita amalkan. Baik. Kemudian ada surah Kafiyah dipanggil. Dan juga ada surah dipanggil suratul Asas. Ada panggil surah Ruqyah. Itu Ruqyah. Jadi, dibacakan Ruqyah. Dibacakan penawar kepada orang yang sakit. Ini disebutkan oleh Al-Imamul Qurtubi. Surah Fatihah ni ada 12 nama. Itu kata ulama, kasratul asma' tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama ni menunjukkan kepada mulianya penama tersebut.
Dia ada dua, kata ulama ni. Kasratul asma' tadullu ala syarafil musamma, dengan kasratul asma' tadullu ala qubhil musamma. Banyak nama kerana sebab buruknya penama, banyak nama kerana mulianya penama pun ada juga. Macam Fatihah ada banyak nama, kerana mulianya surah Fatihah, maka diletakkan nama yang banyak. Nabi kita Muhammad, namanya banyak. Ada ulama kata 1000 nama Nabi SAW. Dalam Dalailul Khairat ada 200 lebih nama Nabi SAW. Yang banyak juga nama-nama tersebut adalah sifat Nabi SAW. Sifat Nabi yang disebut sebagai, yang ditukar juga sebagai nama. Itu kata ulama, sifat boleh ditukar kepada nama, tapi nama tak boleh tentu ditukar kepada sifat. Itu kaedah ulama sebut. Dan kemudian nama Allah Ta'ala banyak. Yang kita tahu 99. Disebut oleh sebahagian ulama ada 1000 nama Allah Ta'ala. Karena kasratul asma' tadullu ala syarafil musamma. Banyak nama menunjuk kepada mulianya penama tersebut. Tamam? Dan kemudian banyak nama juga menunjuk kepada buruk. Arab ni dia suka bubuh nama banyak kepada satu benda yang dia takut kadang-kadang. Singa ada banyak nama. Kenapa bubuh nama singa banyak? Kerana takut dengan singa, jadi bubuh nama bagi jadi banyak sikit. Bubuh nama singa jadi ada Asad, ada Ghadamfar, ada Usamah. Jadi banyak nama-nama singa. Kenapa dibubuh singa ni bagi nama banyak sikit? Kerana nak bagi elak daripada sebut singa saja. Sebut benda lain sama. Dia sebut singa jadi gerun, seriau, bimbang. Macam tu. Nama haid. Haid ada banyak nama. Darah haid tu. Dipanggil haid, dipanggil hiyab, dipanggil apa lagi? Dipanggil dhahik. Dipanggil darah ikbar, dipanggil. Ikbar pun darah haid juga. Sebab tu jangan kita duk takbir ratul ihram tu, jangan duk Allahu Akbar. Jam tu. Boleh kafir kalau niat tu. Allahu Akbar maksudnya Allah dah rahid. Ini berat. Kalau dia niat dengan sebut yang tu, boleh jatuh kafir. Kerana dia mempermain-mainkan nama Allah. Allahu Akbar. Ikbar nama haid. Jadi itu nama-nama bagi haid ada banyak. Kenapa? Qubhil musamma. Kerana buruknya penama tadi, iaitu haid tu darah tu yang buruk, maka Arab tak mau sebut haid saja, sebut nama lain semua. Dia suka buh nama yang banyak. Itu antara sebabnya. Dan Imam Suyuti menyebutkan dalam kitabnya Itqan fi Ulumil Quran, kitab besar dalam ilmu Al-Quran ni, ada lebih kurang 25 nama kata beliau. Bukan 12 ya, 25 nama bagi Fatihah. Banyaknya nama surah Fatihah. Baik, apa kelebihan surah Fatihah? Banyak. Disebut, dikatakan dalam hadis dalam Sahih Bukhari, ada seorang sahabat namanya Sayyidina Abu Sa'id Ibnul Mu'alla. Kata beliau, kuntu usalli fil masjidi. Aku semayang dalam masjid. Fada'ani an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falam ujibhu. Aku tengah semayang dan kemudian aku tak menjawab panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengah panggil aku waktu tengah duduk semayang ni. Aku tengah duduk solat. Aku tengok Nabi panggil. Tapi aku tak menjawab lah. Falam ujibhu. Faqultu ya Rasulullah inni kuntu usalli. Pada habis dah semayang, aku pun pergi jumpa dengan Nabi. Aku kata, ya Rasulullah, aku tengah semayang ya Rasulullah. Maka kata Nabi, alam yaqulillah, bukankah Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, istajibu lillah walir rasul idza da'akum. Kan dalam Quran Allah Ta'ala sebut, kalau Allah dan Rasul panggil, mai. Kamu tak mai buat apa? Hak ni kata ulama dalam mazhab kita Syafi'i, kalau Nabi panggil, wajib berhenti solat waktu tu juga. Tengah-tengah duduk semayang kan, bunyi call. Saya tengok Rasulullah. Naklah contoh. Contoh yang ni. Saya kata betul pula. Kerana Rasulullah keluar telefon kita, wajib angkat. Wajib. Tapi kalau keluar nama Sultan Abdul Halim ke, keluar nama Sultan mana pun, haram angkat waktu tu. Kenapa? Kerana membatalkan solat yang wajib, hukumnya haram. Wala tubtilu a'malakum. Jangan batalkan amalan kamu. Itu tak boleh. Mak kita panggil ke ayah kita, kalau kecuali solat sunat. Sunat tak apa, kerana nafil amiru nafsih. Kerana orang yang buat solat sunat ni, dia adalah ketua kepada amalan dia. Dia boleh batalkan bila-bila masa. Dalam masalah kita tengah duduk puasa sunat, lepas tu tengok orang jamu kepala ikan kari kepala salim. Agak gerik tu. Kari kepala besar tu. Kita duduk puasa sunat ni. Hei, kata rugi pula tengah hari ni. Main tengah buka puasa lagi, tengok jamu kurma je. Hilang dah kepala ikan, dah habis dah. Tak boleh kata.
Boleh buka puasa kot. Buka puasa boleh tak waktu tu? Boleh kerana apa? Kerana amalan sunat saja. Tapi tak comel lah. Dan kita dah tengah duk beramai dah, buat tinggal buat apa. Tapi boleh tak? Boleh, tak berdosa. Tapi kalau tengah puasa nazar, tengah puasa qada, tak boleh. Haram buka puasa waktu tu. Berdosa buka puasa. Kita pergi rumah kenduri. Lepas tu tengok duduk puasa. Orang dah buat kenduri, duduk puasa buat apa? Dia tak puasa nazar, buat macam mana kata? Dan termasuk hari ni hari puasa tu. Jadi haram dia buka puasa. Tapi kalau dia puasa sunat, untuk nak jaga hati tuan rumah tadi kan, boleh dia buka puasa, tak ada masalah. Jadi ni tengok ni. Rasulullah panggil, wajib kena pergi. Jadi kalau Rasulullah telefon, contohnya, wajib kena pergi. Dalam mazhab Syafi'i bahas lagi. Imam Bajuri bahas lagi. Macam mana cara Nabi panggil, macam tu kita pergi. Kalau kita pergi dengan cara yang bukan Nabi panggil, boleh batal solat kita. Contohnya Nabi duduk dekat satu tempat, Nabi panggil kita. Mai tak? Nabi kata mai je, umum. Nabi sebut secara umum mutlak. Bukan umum mutlak. Tak disebut cara macam mana mai. Kita boleh pergi dengan cara apa pun. Lari boleh, bergulin boleh, melompat terus pun boleh. Tak ada masalah. Semua sah. Lepas habis sembang dengan Nabi lama tu, patah balik, sambung balik je sembahyang. Tak apa. Tak batal sembahyang. Kerana Nabi panggil. Ini keistimewaan Nabi SAW. Dengan Rasulullah saja, orang lain tak boleh. Rasulullah panggil macam tu. Tapi kalau Nabi panggil dengan Nabi letak sifat. Nabi kita main berjalan, kita pergi berlari, batal sembahyang. Faham ni? Ni dalam mazhab Syafi'i ni sebut. Sebab Nabi dah habaq dah berjalan, dia pergi berlari buat apa? Hak berlari tu yang batal tu. Main tu tak apa. Tapi pergi berlari tu. Sebab Nabi suruh berjalannya, pergi berlari buat apa? Nabi kata main melompat sini, dia pergi bergulin, batal sembahyang juga. Kenapa? Kerana dia tak ikut arahan Nabi SAW. Jadi tak ikut tu yang jadi batal sembahyang dia. Kalau ikut arahan Nabi, maka tidak batal sembahyang dia tadi. Dia boleh sembang lama mana pun dengan Rasulullah, dan dia boleh patah balik, sambung balik sembahyang dia lepas tu. Ini kelebihan orang yang dipanggil oleh Nabi SAW. Nampak tak? Boleh jadi tak berlaku sekarang? Boleh jadi. Boleh jadi. Wali-wali Allah Ta'ala. Dengan tok-tok guru wali-wali. Kok kalau Nabi mai, dia nampak Nabi secara jaga. Nabi panggil dia. Ni bahas banyak lah. Itu kita dah bahas dah. Kan? Bab Nabi secara jaga ni. Jumpa Nabi secara jaga tak mustahil. Jadi bila Nabi panggil contohnya, tok-tok wali yang pernah jumpa Nabi secara jaga, tengah duduk semayang, Nabi panggil. Mai. Dia pi pada waktu tu. Batal tak semayang dah? Tak batal semayang pada ketika tersebut. Itu kalau berlaku macam tu. Jadi bila dipanggil, maka sahabat ni Sayyidina Abu Sa'id Ibnu Mu'alla, bila Nabi panggil, dia kata, saya tengah semayang ya Rasulullah. Kan Allah Ta'ala kata Nabi sebut. Istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Kalau Allah panggil dan Rasul panggil kamu, maka sahut seruan mereka. Jangan ditakhirkan. Mai terus. Dan Nabi ajar kepada sahabat tadi. Nabi tak marah. Nabi tak kata, tak mau aku. Orang panggil tadi tak mau habaq, tak mau dah. Tak mau cerita. Tak. Nabi bagi tahu pula. Nabi habaq kat dia, Nabi ajarkan dia, ini cara dia. Kalau aku panggil, macam ni cara dia. Kemudian kata Nabi, la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suwari fil Quran qabla an takhruja minal masjid. Ini yang saya cerita tadi. Nak ada aku ajak kepada kamu satu surah, yang surah ini adalah surah yang teragung di dalam Al-Quran, yang paling agung dalam Quran. Sebelum aku keluar masjid lagi, aku akan cerita. Summa akhadha biyadi falamma arada an yakhruja qultu ya Rasulullah alam taqul la u'allimannaka suratan hiya a'zamu surah fil Quran. Tengok kata sahabat tadi, Sayyidina Abu Sa'id Ibnu Mu'alla, dia kata apa waktu Nabi nak keluar, Nabi pegang tangan aku, akhadha biyadi. Ni tengok sahabat Nabi dipegang tangannya oleh Rasulullah, nak jalan keluar tu pegang. Kita orang Melayu ya, kalau pegang tangannya dia pelik. Rasulullah pegang tangan, Arab macam tu. Dengan pegang tangan, pegang ni, masuk tangan dalam celah-celah apa ni, kita punya lengan, jalan kat depan orang. Kita kalau buat macam tu kat belah kampung ni, orang kalau tengok, hai, pelik dah belum ni. Hai. Dan tu uruf tempat tu kena tengok juga. Jangan kita langgak uruf tempat tu. Uruf kita tak sesuai tu. Dia duduk jalan kat pasar raya, duduk pegang tangan kawan lelaki kita. Oh, kacau bilau. Dengan pakai sorban kepiah apa semua, kata, hai, pelik ustaz ni. Rupanya tak apa nak sentai elok ni. Padahal tak ada apa pun. Kawan kita aja, tapi tak, uruf kita tak sesuai. Jadi kena raikan uruf juga, al-adah muhakkamah. Uruf kita pun mengambil hukum juga. Jadi kena perhatilah tu elok-elok. Tak hidup buat kata ni Nabi buat, kami pun nak buat jugalah. Ya betul, tapi tak sesuai dengan tempat kita. Jadi bila Nabi pegang tangan dia keluar, elok nak keluar, seolah Nabi lupa waktu tu. Maka kata aku kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
alam taqul, wahai Rasulullah, bukankah kamu sebut la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suratin fil Quran? Nah, aku akan ajarkan kepada kamu dengan satu surah yang lebih agung daripada Quran, dan yang lebih agung dalam surah yang teragung dalam Al-Quran. Cuba tengok hadis ni, Allah comel no? Dia ulang balik ucapan Nabi. Dia tak bagi tahu dengan ayat khabar. Dia tak bagi tahu, kata ya Rasulullah, tadi kamu bagi tahu, kamu nak bagi tahu kat saya tentang satu ayat ni. Tak, dia ulang balik ayat Nabi. Kenapa dia ulang balik ayat Nabi? Nabi kata la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suwari fil Quran. Kemudian dia ulang balik ayat tu. Dia kata ya Rasulullah, alam taqul, bukankah kamu sebut la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suwari fil Quran? Ulang balik ayat. Kenapa dia ulang balik ayat? Kerana mengambil fadilat, menyebut balik ucapan Nabi SAW. Itu sebab dia. Maka kata Nabi SAW, qal alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituh. Kata Nabi, yang dimaksudkan dengan surah tadi apa dia? Sab'ul mathani, 7 ayat yang berulang-ulang, dan wal Qur'anul azim, dan disebutkan kata dia bukan surah Sab'ul mathani saja. Fatihah juga digelar sebagai Al-Qur'anul azim. Dia digelar sebagai Al-Quranul Azim, seolah dia macam Quran pada waktu itu. Faham? Yang mana diutuskan oleh Allah kepada aku, kata Nabi SAW. Itu sebab dia. Dan dalam hadis juga disebut, kata Sayyidina Jibril datang, duduk dekat dengan Rasulullah. Kemudian dengar satu suara, farafa'a ra'sahu. Kemudian Sayyidina Jibril angkat kepala. Nabi angkat kepala. Maka kata Sayyidina Jibril, hadha babun minas sama' futihal yaum lam yuftah qattu illa yaum. Ini ada satu pintu di langit, yang pintu ini terbuka, tidak terbuka melainkan hari ini saja, kata Sayyidina Jibril. Fasallama wa qala abshir binuraini qad utitahuma wa lam yu'tihima nabiyyun qablak. Kata Sayyidina Jibril alaihi salam, beri berita gembira kepada kamu dengan 2 cahaya yang telah diberikan kepada kamu, yang tidak diberikan kepada nabi sebelum kamu, wahai Muhammad. Apa dia benar tu? Fatihatul Kitab wa qawatim suratil Baqarah. Iaitu yang pertama, 2 cahaya tadi apa dia? Yang pertama Fatihatul Kitab, diturunkan khas. Pintu ni, waktu nak buat turun surah Fatihah dengan akhir surah Baqarah tu, tak diturunkan, melainkan pada hari ni sahaja dibuka pintu tu. Lepas tu ditutup, tak dibuka dah. Nabi-nabi dulu pun tak pernah tengok pintu ni terbuka. Maka dibuka pintu tu khusus, diturunkan Fatihah dan diturunkan akhir surah Al-Baqarah. Itu kita baca akhir surah Baqarah ni, waktu tahlil kita baca, waktu dekat kubur kita baca. Kenapa dibaca? Kerana ni kanzun, ini rahsia dan juga perbendaharaan Allah yang turun khas, Allah Ta'ala turunkan kepada umat. Nampak tak? Lepas tu kata Nabi, kata Sayyidina Jibril, lam tuqra biharfin minha illa lam taqra biharfin minha illa a'taitah. Yang maksud tidak dibaca, kamu baca ayat ni, melainkan setiap huruf tadi kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Maksudnya kita baca ayat tu, kita niatkan sesuatu, akan dapat dengan apa yang kita niatkan tersebut. Ini surah-surah ni banyak lagi ni kelebihan ni. Kalau nak cerita ni tak habis ni. Tak baca kita hari ni. Jadi apa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita mula baca sikit, kemudian kita nak kena baca kitab yang kedua dah, pukul 10 dah. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kata pengarang, suratul Fatihah Makkiyah. Saya habaq kata malam ni tidak mula ni di TV Hijrah. Malam ni rancangan dengan saya tu, tafsir surah Al-Mulk tidak mula malam ni, pukul 7.30 malam. Tapi ada masalah di TV Hijrah, dia tak boleh nak pasang. Ada orang kacau kan. Biasalah. Kita orang kampung ya. Jadi adalah isu sikit. Menyebabkan mereka terpaksa tangguh dulu. Tuan-tuan doa lah, moga-moga tak ada masalah apa. Mereka terpaksa tangguh. Saja cerita kat sini kan, saya tak mau cerita api ya. Kali dia biar apa-apa ni. Tapi pihak yang production semua, dia kata kami duk usaha, tak nak kena, kami akan pasang juga. Kami duk berkelahi lah ni, dia kata. Kata benda ni manfaat untuk umat semua. Kali tiba-tiba dihalang kerana tak ada sebab. Sajalah, kerana tak tahu kita pun. Tak apa, kita pun tak tahu sebab dia yang halang tu. Tapi kita kata itulah, dia kata ada orang atas yang tak bagi. Tak bagi, bila sebut ustaz dia tak bagi. Kita terkenal juga kita ni.
Kira marah sungguh daripada kita. Kita tak tahu sebab apa. Biar pergi depa. Tak buat benda ni, kita duk baca kat sini lagi sekarang lagi. Hari kita duk baca ni. Tak ada halangan apa. Halangan dia internet yang kalau tak ada, hak tu ya. Internet lambat sikit jadi lebih lambat. Hak tu ya halangan dia. Hak lain tak ada apa. Biasalah tu. Ujian-ujian tu biasa. Tapi mohon doa lah ibu ayah semua. Kita bukan nak masuk TV sangat pun. Mereka yang panggil. Cuma dah bila ambil masa kita semua, lepas tu mereka buat kita macam tu. Weh, senangnya kita. Awak kita ni apa dia? Patung ke apa? Pergi tok sini. Oh, mudah-mudah sangat ni. Maitan kita tak ada apa ni, mereka boleh buat main-main kat kita. Kita dah tak ada kuasa apa, dia boleh buat main kat kita. Guna kuasa, guna apa semua kedudukan yang ada. Ini masalah orang kita. Bila tak faham benda patut yang dia patut buat, benda yang tak patut dia tak patut buat. Yang dia sepatutnya halang, dia tak halang. Benda yang tak sepatutnya dia halang, dia nak halang. Kita cerita apa? Tafsir dalam tu. Bukan saya sebut pandangan saya. Saya sebut semua yang ulama-ulama sebut. Cuma tak puas hati kerana pahaman tak sama. Kok tu gitulah kot. Dia takut lagi kata saya dengar Ustaz Azul cerita lagi ni. Tak lagi pakat duk orang panggil apa? Pakat tinggal kami lagi jenuh apa. Padahal kita cakap bukan lama mana pun 20 minit. Tapi kalau kata dia tak boleh pasang nanti dekat TV Hijrah, saya nak minta lah video-video tu. Daripada edit tu kita nak buat dalam YouTube. Bagi orang boleh dapat manfaat juga. Tak tahu dia pun nak bagi ke tak. Tu ya. Tapi tu nak beritahu kata ni ujian-ujian yang dihadapi. Sikit je tu. Amal lagi Nabi kena teruk dah tu lagi. Cuma nak minta doa ya. Moga-moga mudah urusan tu ya. Baik. Surah Fatihah Makkiyah. 7 ayat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia 7 ayat termasuk Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya tak terjemah dah Bismillah tu. Kerana dia dah ma'ruf dah, tak perlu syarah panjang-panjang apa semua kali. Kerana kitab ni tujuan dia nak bagi tahu tentang apa ni, nak berkongkong kita bagi faham yang biasanya kita tak pernah dengar lagi. Segala puji puji itu alhamdu. Macam mana Syekh boleh terjemah alhamdu tu jadi segala puji-puji? Kerana alif lam yang ada pada perkataan alhamdu tadi ni, alif lam tadi adalah alif lam lil istighraq maksudnya. Maksudnya kullul hamdi, segala puji. Tu mai perkataan segala tu. Kerana daripada pahaman para ulama tentang alif lam yang ada pada alhamdu tadi. Ini kena mengaji bahasa Arab lah. Kalau kita mengaji ni baru kita tahu kenapa Tok Guru ni terjemah macam ni. Dia bukan terjemah saja ni tiba-tiba mai segala puji. Mana segalanya? Kalau kita buka alhamdu, puji lah. Mai tak mana segala tu? Segala tu tang alif lam tu. Nah, alif lam ni ada banyak makna. Ada alif lam maknanya istighraq, maknanya kullu, segala maksudnya. Ada alif lam ni maksudnya untuk nak beritahu kata lil ahdi. Ahdi maksudnya apa dia? Nak beritahu kata dah sebelum ni dah disebut dah puji itu. Ada alif lam dipanggil lil jins. Nak beritahu jenis hamd. Kalau terjemah dia jenis-jenis hamdu, segala puji, segala jenis puji kepada Allah. Itu bagi Allah, Tuhan yang menjadikan sekalian alam daripada manusia dan jin. Maksudnya Rabbil Alamin. Alamin tu apa dia? Alamin tu adalah segalian alam, seluruh alam. Alam tu apa dia? Daripada manusia dan jin dan malaikat dan segala binatang, darat dan laut dan langit, bumi dan lautan. Tu dia. Tu alam tu. Sebab tu disebut alamin. Alamin kenapa? Kerana dia jamak. Jamak daripada alamun. Jamak daripada alam. Alamun. Jamak daripada alam. Jadi Rabbil Alamin. Jadi maksudnya ni manusia dia ada alam dia. Jin dia ada alam dia. Sebab disebut ni sekalian alam. Daripada manusia, maksudnya daripada alam manusia. Daripada alam jin. Daripada alam malaikat. Daripada alam segala binatang darat. Daripada alam segala binatang di laut. Daripada alam langit, bumi dan lainnya. Semua ni alam. Alam tumbuhan. Jadi setiap alam ini Allah Ta'ala yang menjadikan dia. Tuhan kepada sekalian alam tersebut. Maka tiap-tiap satu itu nama alam, erti alamah atas Tuhan yang menjadikan seperti tahi lembu, alamat atas ada lembu. Jadi kenapa dinamakan dia alam? Alam ni sebagai alamat maksudnya. Sebagai tanda. Tanda kepada wujudnya Allah Ta'ala. Itu maksud. Itu satu-satu alam, erti alamat dia kata.
tiap-tiap satu itu alam, artinya alamat. Alamat ni apa dia? Alamat ni tanda. Tanda atas Tuhan yang menjadikannya. Maksudnya alam ini adalah sebagai tanda kepada Allah yang menjadikan. Dalil kepada wujudnya Allah. Maksudnya seperti apa? Seperti tahi lembu, dalil kepada alamat kepada adanya lembu. Jadi bila tengok alam, takkan alam jadi sendiri. Mesti ada Tuhan yang menjadikan. Itu maksudnya alam. Rabbil alamin. Alam iaitu alamat kepada Tuhan yang wujud ini. Faham? Kepada alam Tuhan ni yang menjadikan alam ini. Itu maksudnya. Faham? Di lembu takkan ada tahi lembu kalau lembu tak ada. Takkan ada pokok kita ada, Tuhan tak ada. Takkan jadi kita sendiri. Tak. Mesti ada yang menjadikan. Faham? Itu maksudnya. Itu yang saya selalu cerita tu. Ada seorang lelaki mai jumpa dengan tok guru tengah duk mengajar, dia kata saya tak percaya Tuhan ni ada. Ramai no. Kita ni duk tengok kelompok kita. Kok belah Kuala Lumpur tu, ya Allah. Yang Kuala Lumpur kok belah Kedah ni pun ramai. Anak-anak muda yang pengaruh dengan etis, tak ada agama. Dia kata balik rumah semayang, dia kata. Sebab beda nak jaga hati mak dengan ayah. Tapi agama tak ada. Dia tak percaya dengan Tuhan. Dia sampai macam tu sekali. Dia ingat kata buat apalah apa ni, kenapa jadi macam ni dalam dunia, kenapa perang, kalau Tuhan ada kenapa Tuhan tak selesaikan benda tu. Dia kira gitu. Dia duk kira kata kalau kata tak selesai kehidupan dia tu, kira maksudnya Tuhan tak ada. Kot tu. Jadi apa ni ada satu program ni, ada budak Mesir seorang pernah ikut. Dia kata. Lepas tu dia kata adalah rasmi orang besar-besar juga dalam negara ni yang duk rasmi program ni. Dalam program ni kata anak-anak muda semua yang ikut tadi ni minum arak, main perempuan. Dia saja nak pergi tengok program tu macam mana. Dia kata, boleh tahan program ni. Dalam tu bincang bab berkenaan tak ada Tuhan, tak percaya dengan Tuhan, kita dengan diri kita saja. Tu ada. Buat di Kuala Lumpur. Program ni anak-anak muda. Bukan orang ni. Kita ni duk tengok macam sama kita ya. Kat masjid ni kita duk kalut duk dia duk kelai ke SOP masjid lah apa semua. Dia tak tengok ada yang sakam pada tu lagi. Hak tak ada agama ni, ya Allah, berat. Kata Tuhan ni betul ke ada? Mana bukti kata Tuhan ada? Saya tak pernah tengok Tuhan pun. Tu orang tanya kat Hamka, pernah tanya sekali kat Profesor Hamka. Macam mana kata Tuhan ni ada? Kata kamu tak pernah tengok pun. Dia kata macam mana kamu tahu telinga kamu ada? Mana tengok telinga kamu? Tengok telinga dia kata. Tengok, apa tengok telinga? Jangan tengok kat cermin. Tengok terus telinga. Tengok. Boleh tengok. Telinga kat dia pun dia tak boleh tengok. Ni, telinga ni tak boleh tengok. Boleh tengok ni mata kita sendiri. Apa tengok mata kita sendiri. Jangan tengok cermin. Tengok terus mata kita. Tak boleh tengok. Hak yang duk kat kamu pun tak boleh tengok. Dia kata. Tengok hak Tuhan. Sebenarnya Tuhan bukan tidak boleh ditengok. Kamu yang tak nampak. Kerana ada benda yang kadang-kadang benda tu zahir depan mata kita, tapi disebabkan kerana mata kita ni tak apa nak jelas, tak nampak kita. Tidak. Mata kita ni tak orang panggil apa, jazbah tidak kuat, tarikan dia tak kuat, maka tak boleh tengok kita. Tak cukup dia punya, tak ada hijab mata kita. Kita tak boleh tengok balik dinding tu. Kenapa? Kerana ada dinding. Benda balik dinding tu ada ke tak ada? Ada. Cuma dah ada dinding tu kita tak boleh nak tengok. Lepas tu nak nafi benda balik dinding, tak boleh. Kerana ada dinding tu lah. Mata kita ni pun ada dinding ni. Hijab kita ni dengan dosa kita, dengan perkara yang tak elok kita buat. Tu nak tengok Tuhan. Allah. Hebat sangat kamu ni kan. Tapi di akhirat kita akan tengok Allah Ta'ala. Itu yang disebut macam tu. Bila Tok Guru ni ditanya oleh lelaki ni, kata betul ke Tuhan ni ada? Dia kata ya ada. Apa bukti dia kata? Saya nak berdebat dengan Tuan Guru, dia kata. Kalau betul kamu ni betul, saya nak berdebat dengan kamu, nak tengok buktikan kata Tuhan ni sebenarnya tak ada pun. Hari perdebatan Tok Guru tu pun tak apalah, boleh. Kita terima lah. Takut lagi orang-orang kampung dia rasa kata Tok Guru penakut pula. Dah kali terimalah dia punya cabaran tu. Tunggulah Pak Long ni. Sejak daripada awal duk tunggu. Tengok. Pagi hak dia janji nak debat tu. Tengok Tok Guru tak mai. Dia kata takut dah. Hak orang kampung dah gelisah dah, kata buat dah Tok Guru tak mai ni. Jenuh kami nak jawab macam mana dia. Tak lama lepas tu mai. Tok Guru sampai, tapi lewat dah. Sampai dengan tongkat dia mai sampai. Mai dia kata kan kata dah takut, kata. Dah bukan takut dia kata. Rumah aku tepi sungai, dia kata. Rumah tepi sungai.
Lalu duk main ni, dia kata ada sampan duk lalu. Hari ni sampan tak ada. Jadi nak tunggu sampan mai tu, sambil-sambil duk tunggu tu, dia kata duk sandak kat satu batang pokok ni. Tiba-tiba dia kata pokok tu terbalik, dia kata. Aku duk sandak kat pokok terbalik. Lepas terbalik, dia bukan terbalik saja, terbalik terbelah pula, dia kata jadi papan. Lepas terbelah jadi papan, sambung bagi jadi elok, dia nak jadi sampan. Ada dayung dia kata, tapi lama kan nak siap tu, dia kata. Aku duk tengok, tengok dia terbalik, dia jadi papan, dia gabung sendiri jadi sampan apa semua kali. Lepas tu ada dayung boleh naik, dia kata. Alhamdulillah boleh sampai kau, dia kata. Pergi lewat. Gelak balong ni pada awal cerita lagi. Dia kata kok mana? Boleh pisah tak kat batang pokok terbalik jadi sampan sendiri. Lepas tu dia kata cerita lawak apa ni, dia kata. Dia kata kamu gelak, dia kata. Kamu kata lawak cerita saya tadi. Kamu tak gelak kat diri kamu sendiri, kata alam ni jadi sendiri. Kamu kata alam ni jadi sendiri, kamu tak tergelak pula kat diri kamu. Yang saya cerita tadi sampan ni kecil je pun, jadi sendiri pun kamu tak percaya dah. Oh, Pak Long tu senyap, tak kata apa lagi, jadi anak murid dia lah kali. Ada seorang mak saleh ni, dia mai tanya dekat ni, ada rupanya etis ni ramai betul ya. Dia tentu dunia memang ramai lah. Dia mai tanya dekat anak muda ni, duduk kat taman. Dia duduk kat kerusi, kawan ni mai tanya, kamu ada agama tak? Dia kata tak ada. Mak saleh lah, orang putih. Saya tak ada agama, dia kata. Oh, kamu etis? Ya, saya etis. Oh, okey. Dia kata, kenapa kamu nak jadi etis? Dia kata, mana ada? Alam ni mana ada Tuhan, dia kata. Tak ada Tuhan. Ini jadi sendiri semua ni, mana ada apa. Kalau Tuhan ada, dia kata, maka macam mana boleh jadi macam-macam. Dia pun sebut tu lah. Macam mana boleh jadi perang kat tempat ni, orang ni mati apa semua ni. Itu. Hujah dia buat tu ya. Lain kali dia bagi buku. Ada satu buku ni buku lukisan. Comel buku lukisan tu. Dia pun buka buku lukisan tu. Gambar lawa-lawa lah ni. Dia tanya, cuba kamu tengok gambar. Lawa tak? Dia kata lawa. Wish, lawa dia kata. Buka muka surat lagi. Lawa tak? Oh, lawa. Ni lawa? Lawa. Wish. Lepas tu dia tanya, kamu percaya tak? Buku ni sebenarnya tak ada orang lukis. Buku ni, lawa, kamu kata lawa tu, tak ada orang lukis menjadi sendiri ya buku ni. Mohong dia kata. Lepas tu dia duduk ambil buku tu. Ni, ada pelukis ni. Tak. Ni tulis nama ni menjadi sendiri, dia kata. Mana ada pelukis? Tak ada pelukis. Dia kata. Dia kata bohong. Dia kata, oh, kamu kata bohong. Tapi kamu tak percaya pula alam ni jadi sendiri. Kawan tu jadi kata bodoh buat etis ni. Dia terbodohkan diri dia sendiri. Depan mata. Dia kata, macam mana pelukis ni boleh lukis lawa kalau tak ada pelukis? Dia kata, macam mana boleh ada alam ni yang cantik macam ni? Kamu ada di dalam ni, tiba-tiba tak ada yang menjadikan alam ni. Terkejut dia. Yang tanya tu orang Islam. Mak Saleh yang tanya ni orang Islam juga. Dia mai tanya saja nak tengok etis ni. Terdiam. Tak boleh jawab apa. Pendek ya mereka ni. Sebenarnya etis ni ada dua. Dia ada yang inat. Maksudnya yang dia lawan dengan Tuhan. Memang dia lawan. Dia tahu kata dia tak betul. Yang kedua, dia tak tahu kata dia tak betul. Dia hanya ikut-ikut je. Yang ni senang nak masuk balik. Senang kita nak ajak dia balik. Nak kena bagi tahu kat dia kata dia tak betul. Ini kerana pengaruh dengan falsafah barat yang rosak dan sebagainya. Ini tu tengok. Kita awal-awal lagi. Umat Islam ada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan yang telah menjadikan Tuhan kepada sekalian alam. Alam manusia, alam jin, alam binatang, alam laut, alam langit, alam bumi, seluruh alam. Percaya tu awal-awal lagi kita dengan Rabbil Alamin. Dengan Allah Ta'ala. Bila faham yang tu, maka kita tak akan sombong. Kita tak akan buat kerja ikut suka kita. Kerana kita ada Tuhan. Kerana kata kita ni ada Allah yang memerhatikan gerak kerja kita yang kita buat, dan kita tahu kata kita akan kembali ke akhirat nanti. Kita bukan nak duduk tongkat langit di dunia ni. Kita akan balik kepada Allah. Apa yang kita nak bawa nanti kepada Allah, itu yang kita menyebabkan kita akan usaha di dunia ni untuk buat benda yang sepatutnya. Beza dengan golongan yang tidak ada Tuhan, dia kata kami hidup di dunia ni, sekat hidup di dunia je lah. Pas mati habis. Jadi tanah. Lepas tu buat apa nak buat lebih-lebih? Enjoy kat dunia ni. Tu yang jadi gitu. Tak. Dan sebab tu disebut, bila mana ada tahi lembu, maka alamat ada lembu. Maka Allah itu nama bagi Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Jadi perkataan Allah itu adalah nama bagi Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. Baik. Jadi ayat Ar-Rahmanir Rahim itu nanti minggu depan insya-Allah tu dia. Cerita panjang tadi bab berkenaan nama Allah Taala pada surah apa semua. Jadi hari ni 4 baris ya. Jadi lah tu minggu-minggu Lepas tu kata dah jangan duk tanya kita ni bila nak habis. Tu ya.
Kita ni mengaji ni, nahnu nata'abbadan Allah, kata guru kami bila ditanya balik kan, kenapa yang Syekh bila nak mengajak je buka balik kitab, padahal Syekh dah hafal dah kitab tu. Seorang Syekh kepada guru-guru kami ni, saya pernah bila hadir kelas Syekh Mustafa Imran nama dia. Ni guru kepada Syekh Ahmad Mamduh, guru kepada Syekh Yusri hafizahullah, guru kepada Syekh Muhammad Said Hanbali, guru-guru saya lah. Ni guru kepada guru-guru. Guru kepada Syekh Jamal Farouk. Saya tanya dekat Syekh Ahmad pernah cerita dekat saya, Syekh Mustafa Imran ni bila nak mengajak je, dia akan buka dulu, dia akan mewah. Kelas anak murid tak mari dia mai dah. Dia akan buka kitab tu baca. Baca kitab satu-satu. Betul orang tanya Syekh, bukan Syekh dah hafal dah kitab tu. Dia memang hafal dah. Dia hafal kitab dah. Dia mengajak mantik, dia mengajak kitab akidah. Umur dia dah, masa dia meninggal tu umur dia dekat 90 tahun. Masa tu. Dia mengajak tu, dia kata memang hafal, ilmu tu dah hafal dalam kepala dia. Dia kata, ya bunai, dia kata, sebab apa saya baca balik ni, nahnu nata'abbadanallahu bil ilm, kami ni beribadah kepada Allah dengan ilmu. Ni kami baca ni kerana niat ibadah. Bila duk baca ni dengan niat ibadah, macam semayang kita tiap-tiap hari kita duk semayang, kita rasa tak, rasa bosan tak, rasa boring tak semayang? Tak. Kenapa? Kerana tahu kata ni ibadah yang kita kena buat benda tu. Maka ni ibadah kami. Maka tu sebab tu kami tak rasa boring untuk kami nak buka balik kitab dan sebagainya. Syekh Mustafa Imran ni lah yang waktu ketika mana dia pernah sebut, dia kata, tapi dia sebut ni bukan bahasa sombong, bahasa yakin, kata ulama. Tok guru saya kata, Syekh Ahmad Mamduh kata, Syekh Ahmad kata, ini bahasa yakinnya dia dengan takdir yang Allah Ta'ala akan takdir dekat dia. Dia kata nanti kalau dalam kubur, kalau malaikat mai tanya dekat aku, man rabbuka, aku akan marah malaikat, dia kata. Dia kata takkan tanya soalan ni kat aku, dia kata. Aku duk mengajak pelajar di Azhar tu, kata puluh tahun di Azhar dengan man rabbuka tu. Tiba-tiba mai tanya kat aku soalan yang sama juga. Tanya payah sikit, dia kata. Ni bukan sombong, kata Syekh kami kata, dia bukan dia sombong, tapi yakin dia dengan janji Allah kepada dia. Kamal iman dia kepada Allah, tak perlu tanya soalan tu nanti kepada aku. Kerana aku yang duk ajak kau orang. Man rabbuka. Bagaimana nak tanya kat aku balik, siapa Tuhan kamu? Tuhan kamu apa? Kitab tauhid ni sampai lunyai aku duk ajak, dia kata. Duk bagi anak-anak murid ni kenal Tuhan lah. Tiba-tiba mai tanya kat aku pula, siapa Tuhan? Allah. Dia kata, takkan nak tanya soalan tu kat aku. Oh tu kata, yakin yang dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala punya janji kepada dia nanti insya-Allah. Jadi qasidah selagu sebelum kita masuk kitab yang kedua.